Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita nak baca kitab kita yang tergendala sekian lama ni, jadi saya nak minta jasa baik tuan-tuan lah, dan kita hadiahkan Fatihah kepada guru saya lah, Ustaz Ma'dali, salah seorang ahli fatwa negeri Perak yang meninggal hari ni pukul 1 pagi tadi. Jadi ini antara guru yang saya belajar selepas arwah Pak Teh. Jadi lepas Pak Teh meninggal, saya pergi minta kat dia belajar dengan dia di Masjid Kuala Ulu. Dia kampung dia di Kuala Ulu. Dia ni anak menakan arwah Pak Teh, antara orang yang alim. Rujukan kami di pondok kawasan Bekalan Ulu ni, Ustaz Ma'dali meninggal. Jadi saya nak minta jasa baik tuan-tuan lah, kita baca surah Fatihah, kita niat pahala bagi kat arwah, mudah-mudahan dan Allah Ta'ala tempatkan beliau dalam golongan ataupun dalam golongan lah yang Allah Ta'ala pilih. Mudah-mudahan ila hati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam wa ila arwah jurusan, khususan ila arwah Ustaz Ma'dali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit dia punya maklumat. Jadi Ustaz Ma'dali ni antara ustaz ataupun kita kata tok guru yang kita kata rujukan kalau Perak ni antara yang kemas. Kitab ni memang tak boleh lawan lah. Dia belajar di Pondok Pak Teh, dia murid pertama Pak Teh. Kemudian Pak Teh hantar dia pergi Pasir Tumbuh, Kelantan. Dia belajar tak lama sebab adik-beradik ramai. Dia nak kena balik jaga adik dia. Itu antara guru saya yang kalau tuan-tuan tengok ni tak sangkalah dia ni guru, sebab dia tawaduk. Dan saya pernah cerita kat tuan-tuan, sebelum dia jadi ahli majlis fatwa ni, saya yang bawa AJK fatwa tu pergi ke rumah dia. Masa dia nak dilantik menjadi AJK fatwa, ada Jabatan Mufti hantar seorang wakil untuk pergi jumpa dia, nak isi nama dia untuk jadi ahli majlis fatwa. Dan saya yang bawa hak orang majlis hantar tu. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Masa isi borang tu, borang untuk jadi ahli majlis fatwa tu, dia isi borang, kemudian dia bagi dekat ustaz tu lah. Dia kata minta-minta saya tak dapat no. Bermakna minta-minta borang yang saya bagi ni saya tak dapat. Mana tak naik nama saya. Dia tak mau. Nak isi borang pun dia tak mau. Tapi sebab ustaz tu kata Pak Teh suruh, baru dia isi. Ni cerita guru ni. Makna tawaduk dia, tak tahu nak cerita lah. Ilmu ni saya ambil kat dia ni banyak. Saya pun tak dan nak belajar habis. Bermakna Allah ambil dah. Dia meninggal umur 63. 63. Dia sebelum ni, seminggu sebelum dia meninggal ni, dia pergi mengajak macam biasa lah.
Masjid Gerik pun ada kuliah live dia, baru je. Minum dengan AJK masjid apa semua, balik. Dia pun kata sakit, rasa 2-3 hari tu sakit. Pergi hospital. Meninggal di hospital Baling. Tu kata antara tanda-tanda kiamat ni. Orang yang pakar bab-bab ilmu ni Allah Ta'ala ambil. Tu tanda ilmu diangkat. Ilmu tu diangkat. Kita pun tak tahu lagu mana lagi. Mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Okey, insya-Allah kita sambung balik kitab kita ni. Lama dah Bang Fuad pun duk tanya bila nak mari. Jadi mari lah ni. Mungkin kita berhenti lambat sikit pukul 12. Saya nak cover hari tu. Pakai kena bayar lah. Berhenti pukul 12 pakai kena bayar lah. Jadi insya-Allah kita sambung balik kitab kita, nama dia Bulughul Maram. Muka surat 7 kalau yang Jawi ni. Muka surat 7. Hadis kedua berkenaan dengan bijana. Bijana ni bekas yang kita bubuh air ke bubuh makanan dipanggil bijana bahasa kitab dia. Jadi hadis yang kita nak baca ni hadis yang kedua, dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih. Terjemah dia artinya, orang-orang yang meminum pada tempat air daripada perak, sungguhnya bergoncang-goncang api neraka di dalam perutnya. Jadi hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni bukan nama dia. Dia ni orang panggil, biasa kita sebut kunyah. Ummu Abu tu, Abu Bakar. Bukan Abu Bakar ni. Ni memang betul nama dia Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan nama dia Abu Bakar As-Siddiq, nama dia Abdullah Ibnu Abi Quhafah. Nama betul dia lah. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Tu dipanggil, istilah orang Arab ni dipanggil kunyah. Kunyah ni kalau kita nak terjemah bahasa Melayu ni payah sikit. Kunyah ni dia ada dua kan. Biasa kita sebut kunyah laqab. Laqab ni gelaran. Macam As-Siddiq. As-Siddiq tu gelaran lah. Macam Abu Hafsin. Tu pun kunyah juga. Faruq, Al-Faruq. Tu antara laqab Sayyidina Umar. Faruq. Faruq kalau bahasa kita Faruq tu, tu dipanggil laqab. Jadi Ummu Salamah ni, dia ni nama sebenarnya Hindun. Nama benar dia Hindun. Abi Umayyah. Hindun binti Umayyah. Setengah kata Abi Umayyah. Nama dia Hindun. Hindun. Nama bagi Ummi Salamah. Ni salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni. Jadi dia yang cerita hadis ni. Dia yang ambil hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia sendiri dengar daripada Nabi. Tu Ummu Salamah. Dia ni kalau kita tengok dalam sirah lah. Dia ni berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk tahun yang keempat Hijriah. Tahun yang keempat Nabi berhijrah, baru Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah. Dan kita tengok juga dalam sebuah kitab syarah bagi Bulughul Maram ni, Subulus Salam, dia kata Ummu Salamah ni antara yang meriwayatkan lebih kurang lah, dia kata 378 hadis daripada Nabi SAW. Dia riwayat hadis tu. Mana dia hadis yang dia riwayat kira oleh ulama hadis lebih kurang 378 hadis. Banyak tu. Cuma tak boleh lah lawan Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Umar tu banyak lagi lah. Tapi dia ni antara perawi yang ramai sahabat ambil hadis daripada dia. Ambil hadis daripada dia. Antara yang ambil hadis daripada dia, setengah riwayat kata Nafi'. Nafi' ni hamba. Dia kata dia meninggal tahun umur dia 84. Dia meninggal umur 84. Dikebumikan di Baqi'. Di perkuburan Baqi' tu, ada perkuburan Ummu Salamah itu. Dia pergi Baqi' tu.
Tu yang mereka kata banyak isteri Nabi dikebumikan di Baqi' tu. Mata itu Aisyah di Baqi'. Dia ni. Cuma yang saya duk tengok tu antara orang yang ambil hadis daripada dia, nama dia Nafi'. Bila kita cek balik, Nafi' ni hamba kepunyaan Ibnu Umar. Anak lelaki Saidina Umar ni ada hamba, nama dia Nafi'. Nafi' ni belajar dengan Ibnu Umar. Dan Nafi' ni pernah berjumpa dengan Ummu Salamah ambil hadis. Nafi' ni pula, dia ni tok guru kepada Imam Malik, Imam mazhab Maliki tu. Tahu Imam Malik? Mazhab Maliki tu. Ni Nafi' tu tok guru dia. Perkuburan dia di Baqi'. Kuburan Nafi' ni. Daripada seorang hamba. Contohnya kami, ilmu ni kalau Allah Ta'ala nak bagi, darjat ni, dia tak kira apa. Hamba pun boleh jadi hebat. Salah seorang Nafi', hamba yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Dia pernah ambil hadis daripada Ummu Salamah ni. Dia meninggal pada umur 84 tahun 59 Hijriah. Dia meninggal. Ummu Salamah. Dia yang kata, orang yang minum dalam bekas perak, termasuk juga emas. Itu bijana kita sebut tu. Bak bijana, bak bekas emas, bekas perak haram diguna. Sebab tu orang yang buat kerja apa? Buat mangkuk emas, buat cawan emas supaya diguna orang, pekerjaan haram. Pekerjaan tu berdosa. Pasal bila hang buat mesti ada orang nak guna. Bila orang guna berdosa. Hang punca dia. Sebab tu tak boleh kerja tu. Tu antara kerja yang haram. Kalau kita tengok dalam bab, kalau bab, kita tengok dalam bab apa? Tempat-tempat yang kotor ni. Maksud dia kalau kita ni orang beriman, antara tempat-tempat yang makruh kita pergilah, antaranya ialah tempat yang ditempa emas, buat bekas, buat mangkuk, buat apa, orang nak buat kerja tu. Jadi jangan pergi ziarah tu. Jangan duk pergi tempat tu. Kilang buat tu cawan, jangan pergi. Walaupun dibuat daripada emas perak, jangan pergi. Pasal itu antara tempat yang dilarang oleh syarak untuk pergi tengok. Kalau lalu cepat-cepat, jangan singgah. Pasal tempat tak molek. Jadi pekerjaan tu pun tak molek. Buat mangkuk emas, buat cawan emas. Tu. Pasal bijana emas dan perak ni haram digunakan bagi lelaki dan perempuan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita umat lain kita tak tahu. Jadi umat Nabi dilarang menggunakan bijana emas dan bijana perak. Ni hadis ni jadi dalil bukti mengatakan guna bijana perak, guna bijana emas, hukum dia haram, berdosa. Jadi kalau orang dah guna, bertaubat, jangan guna dah. Kami bukan guna, kami nak simpan, bubuh dalam almari tak depan rumah aja. Tak boleh. Simpan pun tak boleh. Pasal apa tak boleh? Takut satgi pi guna. Bila dah simpan depan, kita terdesak satgi, pinggan tak ada, ambil pinggan emas tu lah, ambil cawan emas tu, habis. Sebab tu tak boleh guna. Ni dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, kenapa Allah Ta'ala larang kita guna bijana emas dan perak di dunia ni? Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita guna di dalam syurga. Sebab tu dalam syurga nanti dia tak ada dah pinggan yang kita beli ubat gigi dapat tu. Colgate tu dapat mangkuk benda kan. Dia tak ada dah pinggan tu. Dia guna cawan emas, pinggan perak dalam syurga. Jadi di dunia ni kena tahan sikit nafsu tu. Jangan guna sebenarnya ni benda haram. Lawan sikit perkara yang macam ni. Walaupun kita kaya macam mana pun, jangan buat benda haram. Kita ada kemampuan duit nak pakai apa semua, boleh nak beli apa, tak apa, jangan beli benda haram. Pasal benda ni tengok dia kata, bukan setakat haram tu. Nampak dia kata, gelegak, bergoncang api neraka dalam perut dia. Bermakna orang yang buat macam ni akan diseksa dengan api neraka. Sebab tu bahaya tu. Dia ada janji seksa tu bila buat benda ni. Jadi sebab tu hadis ni menjadi hukum kepada orang-orang yang menggunakan bijana emas dan perak. Ni hadis ni bukti dia, dalil dia. Ummu Salamah kata, Nabi pernah sebut orang yang guna bekas emas dan perak ni, orang ni akan diseksa di dalam neraka. Sebab dosa menggunakan bijana emas dan perak. Sebab tak payah guna. Guna cawan plastik pun tak apa. Daripada nak kena penyakit, kena jahannama ni,
Tak pasal-pasal. Nampak? Tu dia kata innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sebut terus jahannam. Sebut kalimah jahannam. Jahannam ni kalau kita tengok dalam beberapa perbahasan ulama lah, jahannama ni dia nama neraka. Nama lapisan neraka. Cuma ada setengah ulama kata lapisan neraka yang paling atas. Paling atas sekali. Neraka ni ada 7 lapisan. Paling atas sekali jahannama. Yang ni saya pernah baca dalam kitab syarah bagi Matan Jauharah, nama dia Tuhfatul Murid. Nama kitab Tuhfatul Murid, yang dikarang oleh seorang ulama, nama pengarang tu Syekh Ibrahim Laqani. Sebut dalam kitab Tuhfatul Murid tu, jahannama ni ialah lapisan paling atas yang akan dimasukkan ke dalamnya golongan ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa. Ini pendapat dia. Pendapat Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab dia Tuhfatul Murid tu. Bermakna mana-mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa, yang tidak bertaubat daripada dosa dia, akan dimasukkan ke dalam jahannam. Bila dah selesai dosa semua, keluar habis umat Nabi, runtuh sendiri jahannam. Itu disebut dalam Tuhfatul Murid. Dalam Tuhfatul Murid disebut gitu. Bermakna jahannama ni nama neraka yang akan dikenakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya baca juga dalam beberapa hadis, bila jahannama ni disebut, turun ayat tentang jahannama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teriak sampai basah janggut. Bila Nabi turun ayat jahannama ni, Nabi teriak ni sampai air mata ni membasahkan janggut Nabi. Tuan-tuan bayangkan, Nabi tu teriak pasal Nabi tahu dah umat dia akan kena jahannam. Sebab tu Nabi duk teriak tu, pasal dia fikir dah jahannam ni dahsyat. Sebab tu tengok, orang yang buat benda haram tak bertaubat ni, salah satu dia guna bekas perak emas, janji dia jahannam. Sebab tu jangan buat. Jangan duk try lah. Ni tak apa di dunia ni, jangan terlibat langsung dengan perkara yang seperti ini. Pasal bila masuk dalam tu, dia bukan mudah-mudah gitu. Sakit satu hal dah, teruk duduk dalam tu dia. Itu disebut jahannam. Berkenaan dengan minum menggunakan bekas emas dan perak. Jadi tak boleh minum langsung kan daripada bekas emas dan perak. Dalam situasi yang tak darurah memang tak boleh. Kalau darurah tak usah cerita lah. Kalau bak darurah ni terdesak, yang tu kita bincang lain. Tapi kalau tak darurah, haram, berdosa. Itu dalam kitab fiqh dia akan ada bab ni, bab haram menggunakan bijana emas dan perak. Dia sebut dalam istilah bahasa Arab, dia panggil isti'mal, menggunakan. Sebab tu termasuk dalam menggunakan ni, tu dia sebut dalam kitab fiqh yang tebal-tebal sikit, kita pernah sebut dulu tu, jarum yang kita celak tu, kan kita bubuh dalam botol celak kan, jarum tu mah kena semua tu, tu pun dipanggil istiqmal juga. Jarum yang kita jolok dalam lubang celak kan, bubuh, jarum tu kalau mah, hukum dia istiqmal juga. Mereka bukan faham kata istiqmal ni ambil cawan nak bubuh air dalam tu, istiqmal guna ni termasuk ambil celak tu bubuh, guna tu kena selalu. Sebab tu orang cegah ni jangan buat benda tu, bila buat mesti ada orang nak beli. Jangan buat benda tu. Orang Islam jangan buat kerja lagu tu. Pasal pekerjaan tu pekerjaan yang haramun. Jadi gaji ke duit yang dapat pada tu, takut duit haram. Pasal pekerjaan tu haram. Tak payah dia buat kerja tu, cari kerja lain. Tu perak, emas dan perak, tak payah. Dan hak ni dulu ingat saya pernah cerita, bila haram dalam syariat Nabi Muhammad, guna bijana emas perak ni haram, kenapa Nabi guna? Kenapa Nabi SAW guna?
Ini pun ada dibincang oleh ulama. Bila Nabi guna? Masa Jibril belah dada Nabi tu. Ketika berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj tu, kan Nabi dibelah dada. Bekas yang dibawa isi tu, bekas mah. Bekas tu, batil tu ni. Bahasa panggil batil, mangkuk apa? Daripada mah. Diguna oleh Nabi SAW. Dibawa oleh malaikat Jibril. Habis macam mana kata haram ni? Nampak tu? Kita duk faham kata Nabi kata haram. Nabi boleh guna pula. Jadi di situlah kadang-kadang dia jadi kemusykilan sikit. Tapi ulama-ulama yang pakar ni beri dah jawapan dia. Bermakna masa Nabi belah dada tu, kan? Dah turun belum syariat yang mengatakan bijana emas dan perak ni haram bagi umat Nabi? Belum lagi. Jadi tak haram lagi. Faham tak? Pasal Nabi baru nak Isra' dan wal Mi'raj. Mana syariat tu belum ada lagi. Jadi tak ada lah cerita haram ni. Belum lagi disyariatkan. Itu satu jawapan. Yang keduanya, jawapan ulama kata, bekas emas yang dibawa tu, yang Jibril bawa atau Mikail bawa itu, bukan daripada dunia. Yang tu syurga punya. Jadi syurga punya tak haram lah. Sebab tu kalau nak guna juga cawan emas, cawan perak, ambil syurga punya. Jadi hukum haram tak ada. Bila? Masuk syurga dulu lah. Faham tak tu? Jadi sekarang tak boleh guna. Syariat tu dah berlaku dah sekarang. Jadi hukum tak boleh guna. Ini hadis dia. Itu yang pertama. Habis. Berkenaan dengan haram menggunakan bijana emas dan perak. Bermakna orang yang macam ni akan ditelan oleh api neraka. Satu, kata setengah ulama, kenapa tak boleh guna? Dia memecahkan hati fakir dan miskin. Orang fakir, orang miskin tengok tu, dia kayanya sampai cawan mah, pinggang mah, aku makan ke darah apa pun tak ada. Bermakna sampai cara tu dia kaya. Mana? Memecahkan hati orang fakir dan miskin. Sebab hang boleh guna sampai cawan mah no, pinggang mah no, aku hang tak tolong. Nampak tak? Sebab tu agama tak bagi. Tu hadis dia berkenaan dengan menggunakan bijana emas dan bijana perak kerana dijanjikan neraka. Na'udzubillah min zalik. Habis tu. Kemudian kita masuk pula hadis yang ketiga. An Abi Sa'labatal Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlal kitabi afana'kulu min aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Abi Sa'labah Al-Khushani. Abi Sa'labah Al-Khushani, Nabi, dia berkata kepada Nabi, soalan lah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni duduk di bumi. Artinya telah berkata Abi Sa'labah, berkata aku tu Abi Sa'labah, ya Rasulullah, kami ada di negeri orang kafir, ahli kitab. Kami ni berada di bumi kepunyaan orang musyrikin ataupun orang kafir yang disebut ahli kitab. Tuan-tuan ingat tak? Ahli kitab ni dia merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Itu dipanggil ahli kitab. Cuma sebelum syariat Nabi Muhammad, Nabi diangkat menjadi rasul, ada syariat Nabi Muhammad, bermakna dulu ahli kitab dia mesti berpegang dengan Taurat, Injil gitu. Kita pernah sebut tu. Bila berpegang dengan Taurat, golongan yang berpegang dengan Taurat ni, istilah sebelum Nabi kita bangkit ni, orang itu digelar Yahudi. Faham boleh-boleh tu? Yahudi. Sebab tu Nabi kata Yahudi ni satu sahaja masuk syurga. Bermakna bukan semua Yahudi masuk neraka. Anda kena faham elok tu. Ni kita cerita sebelum Nabi kita dibangkit menjadi rasul. Bermakna golongan yang hidup dulu yang beriman dengan Nabi Musa tu, pegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, mereka itu dipanggil Yahudi. Kemudian mari Nabi Isa alaihi salam, diturunkan Injil,
Golongan yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, berpegang dengan panduan Injil ni, golongan itu disebut Nasara. Dua golongan ni, Yahudi dan Nasara. Sebab tu Nabi kata, Nasara pun akan berpecah, tapi satu masuk syurga. Tuan-tuan faham tak tu? Bila masuk syurga, haram orang tak beriman masuk syurga. Kenapa Yahudi dengan Nasara ni boleh masuk syurga? Yahudi ini beriman. Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa ni Islam ni, masuk syurga. Cuma kita ni bila mari Quran, turun Nabi Quran kepada Nabi Muhammad, dilantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, jadi nabi, bermakna golongan yang hidup masa tu bila dah dibangkit Nabi menjadi rasul, dia tak beriman dengan Nabi. Ketika tu dipanggil kufur. Sebelum tu orang tak bincang kufur. Anak tu kalau depa ni beriman dengan kitab Taurat betul, kemudian dibangkitkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad syariat dia membatalkan syariat Nabi dahulu. Bila membatalkan syariat Nabi dahulu, orang yang ada ni kena beriman dengan Nabi Muhammad lah. Bila dia tak beriman, tu kufur. Anak tu kufur. Macam hari ni kita sebut Yahudi. Yahudi ini merujuk kepada Zionis tu, bukan merujuk Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa tu. Kena faham molek tu. Kena beri faham molek tu. Sekali lagi kita duk kata Yahudi ni semua masuk neraka. Yahudi yang bila dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Nabi, mereka tak beriman. Mereka masih lagi berpegang dengan Taurat. Ketika tu mereka hukum dia kufur. Sebab, sebut dah tadi, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatalkan syariat Nabi-Nabi dahulu. Boleh faham? Jadi kena beringat tu. Yang ni Abi Sa'labah ni dia kata, masa ni Nabi dah bangkit dah. Faham tak tu? Nabi dah jadi Rasul. Bermakna dia ni berada di satu bumi kepunyaan Ahlil Kitab. Bila Ahlil Kitab? Yahudi dan Nasara lah. Apa? Duduk di situ. Di bumi, tinggal di situ. Kami duduk di situ. Adakah boleh, tadi sebut, anak kulu tu, yang kata Abi Sa'labah kata, afanak kulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan pada tempat makan mereka itu? Asal dia, boleh tak kami nak guna bekas yang mereka duk makan tu? Mereka kan makan dalam bekas kan, kita nak ambil bekas yang mereka makan tu. Boleh tak? Abi Sa'labah ni tanya Nabi. Kerana ketika itu dia berada di bumi. Contohlah mereka nak pergi menega ke, nak pergi mana, kadang-kadang sampai ke sebuah negeri yang tak ada orang Islam kan? Jadi macam kita ni tak apalah, tempat orang Islam ramai. Kalau kita sampai satu negara, satu negeri yang orang Islam tak ada, macam mana nak buat? Saya pernah pergi sampai mana, satu tempat saya pernah cerita dulu, sampai Mukdahan tu, nama tempat tu Mukdahan. Mukdahan ni sempadan Laos. Saya pernah pergi dulu, sampai sempadan Laos tu dia pergi. Tuan-tuan bayangkan, tak jumpa kedai orang Islam. Tahu makan apa? Makan KitKat. 3 hari duduk KitKat aku. Bayangkan 7-Eleven ada, nak beli Maggi takut kena getah ni. Dia boboh perencah apa ni mati. Makan KitKat tu. Duduk kerah. Tak boleh mati ni. Makan KitKat. Mana nak buat? Satu hari ronda, pusing, tengok, pergi satu kedai tu, dia tulis itu, Allah Muhammad. Terkejut kita tengok, Allah Muhammad. Kedai orang Islam lah. Ujung kampung. Pergi nak masuk, tengok kedai makan. Kedai makan, cantik Tapi, was-was, lagi dia tulis Allah Muhammad, buat gambaran Allah Muhammad untuk kita masuk. Macam mana buatlah ni mamak. Tu tengok molek, mamak je, main-main. Allah Muhammad ni dia punya. Nampak tukang masak dengan baju tak pakai, dia punya kacau gulai. Kita pun ni baik punya. Kena getah. Tengok sama. Jangan nak main Allah Muhammad, kan banyak kes kan. Dia cuma untuk nak bagi orang tengok ni, kedai orang Islam. Jadi saya bila sampai kedai tu, Islam dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab. Dia jawab. Jawab selega sikit. Takut lagi. Assalamualaikum. Pakai tak makan kedarah aku. Pasal kita tak tahu bila dia boleh jawab salam tu, hati kita rasa tenang sikit pasal dia ni Islam.
sebab dia boleh jawab salam. Waalaikumsalam. Tapi tak boleh cakap Melayu. Lepas tu kita pun tanya, Muslim? Muslim. Muslim. Islam. Baru kami makan. Lega. Kek tinggal terus ya. Jumpa nasi. Tak tahu balon, tak tahu. Lepas tu abang dia buka ambil buku apa, dia kata sampai petang. Petang ni main bungkus lain pula. Esok lega. Tapi nak cerita tengok, bila kita berada di bumi yang tak ada orang Islam langsung, bekah yang mereka guna, tuan-tuan sanggup tak? Ni sahabat tanya Nabi dah. Berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Nabi kata apa? Dia tanya, bolehkah kami makan dalam bekah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu makan padanya.